record dah. Terlupa. Jangan lupa rakaman. Ya, terima kasih Puan Hawa. Itu. Dia kena jadi SOP ni sebenarnya. Kadang terlupa nak buat rakaman. Okay. So, minggu ni kita banyak bercerita berkenaan dengan Facebook. Alhamdulillah, 2 minggu yang sudah kita cerita berkenaan dengan WhatsApp. So, minggu ni adalah Facebook. Minggu depan kita akan bercerita berkenaan dengan Google My Business. Macam mana nak buat satu master link untuk banyak produk tuan-tuan nanti. Dan juga akhirnya, kita akan ajar macam mana untuk tuan-tuan membuat satu design. Design orang kata design gaya pro, walaupun kita ni adalah beginner. So kena ingat setiap mereka yang champion, mereka ramainya bermula daripada beginner. Sebab tu jangan pernah meninggalkan proses untuk berjaya. Dia nak bagi motivasi ke nak bagi digital marketing ni. Okey tuan-tuan, InsyaAllah malam ni saya akan kongsikan ada satu benda yang menarik. Okey, saya sebenarnya ada kiranya sesi kita ni pun ditaja lah oleh salah satu daripada company digital marketing juga. So mereka minta saya nak iklankan sedikit. So kita akan bagi perkongsian tu pada malam ni. So ada mungkin tuan-tuan akan dapat seat percuma untuk seminar khas yang akan diadakan pada bulan 9. Nanti saya akan kongsikan di hujung kelas bagaimana nak dapatkan seat tersebut. Okey, terus malam ini seperti yang tuan-tuan lihat pada jadual, kita nak kongsikan Facebook. Okey, daripada Facebook bagaimana untuk jadikan Facebook ni sebagai e-bazar. Pertama tanya, apa itu e-bazar? Okey, seperti yang tuan-tuan tahu, bazar seperti bazar Ramadan, bazar Hari Raya dan sebagainya. Jadi kena tanya siapa yang manage bazar-bazar ni tadi? Itu secara fizikal. Boleh tak kita nak buat bazar ni dalam bentuk digital ataupun dalam platform digital ataupun melalui Facebook dengan lebih khusus? Sebenarnya boleh tuan-tuan. Ada cara dan ada strategi. So malam ni saya akan kongsikan cara bagaimana kita nak buat bazar kita sendiri dalam Facebook. Sama ada kita nak buat bazar ataupun mungkin kita nak gunakan sebagai platform lain, tapi lebih kurang konsepnya seperti bazar lah. Kalau tuan-tuan dapat kembangkan konsep tu sebagai bazar, maka tuan-tuan akan boleh membuat duit dan akhirnya boleh sebagai passive income tuan-tuan. Hanya manage saja bazar-bazar tersebut nanti. Okay, so sebelum tu saya nak kongsikan juga program kita selama sebulan ni. Ini adalah usaha sama daripada saya sendiri sebagai orang yang banyak bercakap lah, orang kata banyak berkongsikan maklumat. Begitu juga dengan tim saya dan juga 1XOX sebagai kita punya rakan partner untuk program ni. Okay, dan juga C4 Business. So yang di bawah ni adalah rakan-rakan kita ataupun admin tuan-tuan yang membantu sepanjang sebulan kita bersiaran atau berkongsi maklumat berkenaan digital marketing. So apalah sangat tuan-tuan, dengan harga RM10 SIM card. Kalau tuan-tuan dah dapatkan 2 tahun kredit luput tadi, tuan-tuan top up RM30. Sekali je top up dapat kredit luput 2 tahun. Jadi kira komitmennya hanya itu saja, tapi tuan-tuan kira dah layak untuk dapatkan kelas kita selama 12 sesi. Bukan itu saja. Kalau ada lagi kelas yang sama pada minggu depan, bulan hadapan, tuan-tuan pun masuk saja. Tak perlu nak buat pembelian dan sebagainya. Ini tak ada orang kata apa, kalau dalam MLM tu maintenance lah. Tak perlu ada maintenance untuk join kelas kita. Okay, hanya komitmen satu saja tadi, tuan-tuan akan dapat percuma kelas ni selama 12 hari. So yang selain itu, tuan-tuan akan dapat e-book ataupun nota, dan juga tuan-tuan juga akan dapat rakaman dan juga ada tutorial-tutorial yang berkaitan sesuai dengan kelas yang kita adakan. So inilah mereka yang akan membantu tuan. Oh, suara saya tersekat-sekat. Okay, saya tukar sikit kipasnya. So okay, dah clear. Cun, terima kasih Puan Liza. Sekiranya tersekat suara ni, nanti bagi tahu dah. Mungkin saya perlu tukar setting ke apa sebagainya. So terus kepada tajuk kita. Okay, so kenapa berniaga di Facebook Group? Itulah dia. Bazar yang saya katakan tadi, dia adalah di Facebook Group. So bagaimana Facebook Group ni kita nak jadikan bazar? Tapi sebelum tu kita kena tanya, kenapa kita berniaga di Facebook Group? Okey, yang pertama, terus kepada tajuknya. Okey, yang pertama, okey, di Facebook Group tu tuan-tuan dah tahu ada satu aliran ataupun trafik yang masuk kepada grup-grup berkaitan. So siapa mereka ni? Mereka ni tak lain tidak bukan, sebahagiannya adalah kita sendiri. Kita pengguna Facebook
of course kita pun dah pernah join grup-grup tertentu. So apabila kita dah join grup-grup tertentu ini, itu menunjukkan kita dah ada minat kepada grup-grup berkaitan. Jadi di Facebook group ni ada satu aliran trafik. Jadi di dalam tu lah bila kita join, kita akan membina relationship dengan mereka. Sebab tu bila kita join grup Facebook, ataupun lagi-lagi kalau kita nak buka akaun yang kedua, kadang-kadang Facebook ni dia boleh detect sama ada akaun ni fake dan sebagainya. Jadi dia ada satu kriteria untuk menentukan bahawa Facebook yang kedua ni bukan fake, ataupun sebab kita bila baru tubuhkan, kadang-kadang dia senyap lama kan, dia kadang-kadang Facebook tak recommend tu maksudnya kita wujud tapi kehadiran tu orang tak nampak apa yang kita posting dan sebagainya. Itu. Jadi bagaimana untuk menampakkan kita wujud, kita kena join group, kita kena like orang punya konten, topik posting, kita kena komen, macam tu lah, ataupun mungkin kita kena buat share posting-posting berkaitan. Jadi di sini tuan-tuan akan membina relationship ataupun bina engagement kepada siapa yang dalam grup. Sebab tu juga kenapa saya sarankan semalam tuan-tuan ada page sendiri, halaman Facebook tadi, tuan-tuan pergi add kawan melalui Facebook personal, add seramai mungkin kawan-kawan tuan-tuan. Bila mereka dah jadi kawan tadi, maka jemput mereka untuk like page. Semalam kita ada kongsikan cerita page FB. Okey, Puan Nur Rasida, maaf lambat. Tak apa Puan. Kita teruskan saja. Okey, terus yang kedua. Yang keduanya, okey, di Facebook tu kita juga boleh membina prospek. Okey, kita boleh bina prospek kerana siapa yang join grup tadi, of course dia dah tunjuk minat. Minat kepada grup berkaitan. Katalah grup camping. Dia memang dah bagi tahu dah. Orang yang join grup camping ni, kalau dia beginner, lagilah dia akan menjadi potensi yang besar kepada kita. Satu, dia akan nak cari tips. Kedua, dia akan mula nak beli kemah. Ketiga, baru dia nak cari peralatan-peralatan memasak. Ataupun keempat, dia nak cari lokasi-lokasi. So, semua ni adalah potensi. Siapa yang ada sedia tapak, itu potensi. Siapa jual kemah, ni potensi dia. Siapa jual peralatan memasak, ini juga potensi dia. Nampak? So, mereka ni akan menjadi prospek kita apabila mereka jual dalam grup. Sama ada kita join grup sebagai penjual atau kita join grup sebagai yang ingin mencari ilmu dan akhirnya menjadi pembeli. Jadi, disitulah pentingnya Facebook group. Di sinilah kalau tuan-tuan faham customer journey tu, di situlah customer journey untuk menjadi prospek. Okey. Ada iklan sekejap. Pergi bawa. Apa biar maaf tuan ada gangguan pula ni iklan. Ni anak bongsu dia kacau sikit. Okey. So yang keduanya, mereka yang join group ni tadi, okey, mereka ni dah tunjuk minat. Dah tunjuk minat dan mereka ini boleh kita jadikan sasaran yang tepat untuk apa perkhidmatan ataupun apa produk yang kita berikan. Okay, next yang ketiga. Okay. Kalau laju, tuan-tuan bagi tahu saya laju supaya saya boleh kurangkan speed tadi. Okay, sesiapa nak offer dari FB Ads, kamu boleh sign up Facebook Ads dan free 338 Ads. Itu daripada Tuan Samli. Itu siapa nak grab offer tu, then you boleh PM dengan Tuan Sab. Okay, next yang ketiga. Okay, so di sana jugalah dalam grup ni kita ada lubuk database. Apa dia lubuk database? So di situ ada ramai pengguna. So pengguna-pengguna ni kita boleh tahu mereka ada minat-minat tertentu dan kita boleh add mereka. Okay, kita boleh add mereka sebagai kawan kita. Apabila kita ada sama minat dengan dia atau sama lokasi dengan dia atau sama mungkin perniagaan atau dia melengkapkan kepada keperluan perniagaan kita, kita add mereka sebagai kawan kita. Itu dia. Ataupun niche yang sama. So ini kenapa kita perlu berniaga di Facebook. So dapat tuan-tuan? Ini part yang pertama. Boleh follow tuan-tuan Okay, terima kasih Tuan Wan Ainuddin. Okay, next. Yang kedua, so bila kita dah tahu kenapa kita berniaga di Facebook, maka kita tanya, kita nak join grup yang mana? Jadi kita kena join berdasarkan niche. Sekarang ni kalau tuan-tuan dalam mood untuk berniaga, maka jangan bazirkan
keahlian anda tu kepada grup yang tak berkaitan. Okey, kalau boleh fokus kepada apa tujuan dan objektif tuan-tuan berniaga tadi. Maka mungkin selepas ini mungkin tuan-tuan dah boleh kurangkanlah grup-grup yang mungkin lebih kepada untuk mengisi masa lapang kita dan sebagainya. Cari yang lebih menjana memberikan maklumat yang lebih baik, lebih berkualiti dan akhirnya boleh menjadi anda punya tambahan pendapatan nanti. Jadi tengok, sebab kadang-kadang kita suka klik grup sana, klik grup sini, kita suka. Tapi kalau kita join tu sebagai platform nak berniaga, bagus, cantik. Cuma itulah pandangan saya, cuba fokus pada mana yang lebih memberikan manfaat kepada kita. Okay? So, bagaimana nak join? Pertamanya, of course, macam saya selalu join grup penduduk, community. Sebab apa? Berdasarkan lokasi. Kenapa saya join ni? Contohlah, kalau kita berniaga makanan, mudah untuk kita tahu lokasi yang terdekat sekitar kita. Contoh Kuala Lumpur. So, kita boleh buat delivery dalam masa bawah 20 minit. Contoh. Ataupun mungkin kita tengok lokasi ni Kuala Lumpur, KL dan Selangor. Kenapa KL dan Selangor? Kerana mungkin ejen-ejen kita ada berdekatan dengan kawasan-kawasan tersebut. Jadi, kita join group berdasarkan lokasi mungkin. Okay? Yang kedua, kita juga boleh join group berdasarkan minat ataupun hobi. Kalau tuan-tuan macam saya katakan camping tadi. So, minat mereka camping. Jadi, di situ tuan-tuan boleh create perniagaan yang bersesuaian kepada grup tadi. Apa dia? Macam tuan-tuan mungkin ada kenal tempat perkemahan. Mungkin tuan-tuan boleh offer lah. Tuan-tuan pergi jumpa tempat tapak kemah, boleh tak? I jadi you punya marketing officer. Bagilah saya commission setiap apa yang saya jual. Ataupun dia jual kemah. Boleh tak saya nak jadi dropship you? Jadi macam itulah maksudnya. Jadi maksudnya bisnes pun tak payah modal. Tuan-tuan join sebab tuan-tuan ada dalam grup tersebut. Okay, yang ketiga, tuan-tuan join grup ni berdasarkan keperluan. Apa maksudnya keperluan? Okay, keperluan semasa. Apa saja yang berkaitan lah. Kalau macam sekarang musim PKP. Okay, musim PKP, dia yang sekarang ni ada berkaitan dengan kesihatan, ada bahagian makanan dan sebagainya. Jadi benda-benda ni penting. Ataupun mungkin pekerjaan, peluang-peluang perniagaan dan juga peluang-peluang pekerjaan. Jadi tengok mana grup yang kita nak join. Okey, yang keempat, terus ialah kita join grup yang ada memberi bahan setempat. Contohnya, kawasan perumahan, taman-taman perumahan, persatuan penduduk, penduduk taman, penduduk daerah, penduduk jalan, contohnya tu, ataupun komuniti. Okay, komuniti apa? Komuniti setapak, komuniti ceras, komuniti Putrajaya, ataupun komuniti bola sepak, contoh, apa saja. So, kita boleh join. Kenapa kita nak join komuniti ni? Maka, kita tahu di situ adanya platform untuk kita mempromosikan mungkin, ataupun berkongsi maklumat, ataupun di situ mereka selalu nak makan tengah malam. Malam-malam ada yang lapar nak cari burger kat mana yang boleh buat delivery kan. Kadang-kadang macam itulah. Ni kita nak join persatuan-persatuan komuniti yang berdekatan dengan kawasan kita serve perniagaan tadi. So yang kelima, kita join juga grup-grup yang menjadi platform niaga. Tuan-tuan mesti pernah jumpa grup yang boleh mengiklan. Boleh iklan tak kisahlah apa iklan pun dia benarkan. Tapi dia bersyarat. Okay? Kalau you nak iklan, kena tag 3 orang. Kena tag 10 orang. Okay? Kalau tak nak iklan, tag 10 orang, kena bayar iklan tu. Dia jadi berbayar pula. Ada juga grup seperti itu. Nanti saya akan kongsikan di last sesi. Okay? So, saya tak kongsikan kenapa berniaga di grup. So, bagaimana nak join grup. Maka, tuan-tuan kena tahu apabila tuan-tuan dah join grup tadi, dia kena tertakluk kepada peraturan-peraturan grup tersebut. Maka di sini yang paling umum saya nak kongsikan kepada anda, ada beberapa perkara yang kita boleh post, ada benda yang kita tak boleh post. Itu kena tanya. Apa benda yang boleh post, apa yang tak boleh post. Ini supaya tuan-tuan tak kena ban. Tak kena ban oleh admin grup tersebut. Ataupun tak kena ban dengan Facebook tu, of course lah. Tapi yang keduanya, tuan-tuan tak kena ban oleh admin group tersebut. Contohnya benda-benda yang berkaitan politik, contoh itu mungkin kena ban. Okay?
So, apa yang kita boleh post pertamanya? Okay. Apa saja yang menepati polisi Facebook. Of course, kita kena bersesuaian dengan apa yang Facebook minta. So, yang keduanya, kita boleh post maklumat yang bersesuaian dengan tujuan grup tadi. Kalau grup tu cerita pasal makanan, food delivery, katalah food delivery KL, janganlah kita post berkenaan dengan kosmetik. Memang tak sesuai lah. Kalau dia kata situ cerita pasal tips berniaga, janganlah kita cerita siapa nak order burger RM20 promosi satu. Dia tak sesuai. Jadi kena bersesuaian dengan tujuan grup. Dia biasanya grup ni dia ada objektif, dia ada peraturan-peraturan dia. Mana yang public tu mungkin tak ada lah. So boleh post apa saja. So yang ketiga, menepati tujuan. Okay. So menepati tujuan. Tadi maklumat bersesuaian dengan tujuan grup. Yang kedua ni menepati. Dia nampak lebih kurang sama tapi dia ada maksud yang berbeza. Menepati maksudnya dia ikut tujuan grup tu ditubuhkan. Kalau dia kata info, berkaitan info semasa, kita cerita dah pasal info semasa. Kalau mungkin ada info yang tak berkaitan, contoh kita kongsikan cerita kita update berkenaan dengan apa ya, mungkinlah kita update pasal makan lah. Itu bukan info semasa contohnya mungkin. Okay. So yang keempat, apa saja topik yang berkaitan dengan grup ataupun berkaitan grup ataupun topik grup tersebut. Jadi mungkin ada admin ni dia akan bawa satu topik berkaitan, maka you boleh, jadi kita kena bincang topik yang berkaitan. So biasanya grup seperti ini grup yang tertutup. Dia tak buka grup ni kepada public, ataupun grup ni tak boleh kena cari pun. Dia ada 3 jenis grup. Satu grup public, kedua grup tertutup, ketiga grup privacy. Privacy ni hanya yang dijemput saja boleh masuk. Yang kedua ni kita boleh search tapi kita tak boleh join selagi mereka tak accept kita. Yang pertama ni kita boleh join lah suka hati kita. Kita boleh masuk dan kita boleh left, kita boleh masuk balik. Tak ada masalah. Tapi yang dua ni dia ada syarat dia. 2 dan 3. Okey? Dan yang seterusnya lain-lain jika dibenarkan oleh grup tadi ataupun lebih khususnya admin tadi. So, setakat ni dapat tuan-tuan? Dapat follow saya? Atau saya laju ke malam ni? Okey, Tuan Ayuddin kata dapat. Alhamdulillah. Okey. So, next infonya, kita kena tanya siapa yang kawal posting. Apabila kita dah join group tadi, kita kena tanya siapa yang kawal posting. So, basically, hanya ada 2 saja yang akan kawal post kita lah. Umumnya, satu kita punya pakcik Mark Zuckerberg. Dia punya team lah yang akan kawal kita punya posting. So, yang keduanya, of course, admin group tadi. Jadi, admin group ni dia ada satu kuasa. Dia ada satu kuasa untuk kawal apa saja yang kita nak post dalam group berkaitan. Okay? So, apa yang dia boleh kawal? Okay, apa yang dia boleh kawal oleh group admin tadi? Yang pertama, dia boleh tapis ahli. Siapa yang dia nak saja boleh join group berkaitan. Jadi dia boleh tapis. Sama ada dia nak accept ataupun dia nak remove orang tu ataupun dia terus blacklistkan orang tu daripada group. Ini admin punya tugas. Dia ada power. Okay? So, penting. Okay, yang keduanya, admin group ni juga dia boleh tapis posting. Bila kita post, lepas tu kita tengok post kita tak keluar. Tak keluar pula saya punya post. Kenapa? Kerana dia tunggu approval daripada admin dahulu. Barulah post tu akan dipublishkan. Jadi, kita punya post tu kena tunggu. Dan yang keduanya, walaupun kita dah post tu dibenarkan, di-approvekan, dalam masa, pada bila-bila masa, post kita itu pun boleh di-remove oleh admin ni tadi. Power sangat admin ni. Nampak tuan-tuan? Itu kelebihan admin. Okay? So, yang ketiga. So, admin dia juga adalah orang yang akan menetapkan peraturan-peraturan dalam grup tadi.
Jadi apa saja yang berkaitan grup. Okey, boleh iklan? Boleh. Okey, boleh posting? Boleh. Boleh iklan? Ada syarat. Apa syarat? Tag 3 orang dulu. Tak ada 3 orang tag, tak boleh iklan. Contoh. Jadi dia boleh tetapkan peraturan. Okey, boleh iklan. Hanya iklan pada pukul sekian-sekian saja. Selepas ni, saya tutup untuk iklan. Contohnya. Okey. So, maksudnya power sangat admin ni. Lepas tu yang keempat, dalam grup tu juga, admin boleh pin post. Pin post, apa dia pin post ni? Seperti yang kita kongsikan semalam, kita boleh pin post dekat page kita. So, dekat grup pun, kita boleh pin post kita. Maksudnya apa pin post ni? Dia seperti kita ada satu notice board, okay, katalah dekat mall. Lepas tu, dekat notice board ni, dia ada kaca. So, maksudnya tak boleh semua orang yang tampal notice kat situ. Yang boleh tampal hanya management saja. Jadi, kalau kita nak tampalkan kita punya iklan kat situ, kita kena pergi jumpa management. Bos, saya nak tampal iklan situ boleh? Boleh, tak ada masalah. Ada bayaran bos? Ada. Contoh kan. Jadi sama juga konsep dalam grup tadi. Kalau kita nak kita punya post tu kena pin, jadi kita mungkin dikenakan bayaran, sumbangan dan sebagainya. Pasal apa pentingnya pin post ni? Kerana, okay, tak apa, bayaran tak apa. Kalau tertinggal, kita ada rakaman. Don't worry. Okay. Kenapa? Kerana apabila kita masuk grup tadi, kita akan nampak post ni yang pertama. Masuk saja grup, kita akan nampak pin post ni yang pertama. Kita keluar grup, kita masuk balik post tu, kita akan nampak lagi post yang pertama ni. Yang mana di pin tu, itulah post yang pertama kita akan nampak. Jadi, bahan tu dia akan lebih tinggi. Kalau berbanding kita post biasa. Sebab kita punya post tu akan sentiasa berada di atas grup saja. Itu sebabnya pentingnya pin post. Siapa yang kawal pin post ni? Admin group juga tadi. Power sangat admin group ni. Jadi tuan kena tanya, tuan tak nak ke jadi admin group? Macam mana nak jadi admin group? Perlu dilantik ke? Yes, perlu dilantik tuan-tuan. Okay? So yang kelima, kita juga boleh schedule post. Rupanya schedule post ni bukan hanya dekat page saja. Dekat Facebook group pun rupanya kita boleh schedule post. Maksudnya pukul 12 malam nanti kita benarkan untuk mereka iklan ataupun kita iklankan sesuatu dalam kita punya grup tadi atau kita nak buat pengumuman dan sebagainya. Benda tu boleh dijadualkan. So sekarang ni bukan saja page boleh dijadualkan, malah FB group pun boleh dijadualkan. Wah, bagus sangat. Jadi kita kena bercita-cita kena jadi admin group tuan-tuan. Okey, yang kelima. Apa dah? 6. Okey, yang keenam. Tadi saya dah kongsikan, dia boleh remove ataupun tak approve apa saja posting yang berkaitan. So, nampak tuan-tuan? Dapat tak kelebihan admin group ni? Okey? Saya harap anda follow, anda dapat maklumat yang berkaitan. Okey, jadi maka di sinilah tuan-tuan, kalau tak ada orang sudi nak lantik anda jadi admin group, okey, tak ada orang nak sudi nak lantik kita jadi admin group, maka di sinilah tuan-tuan kena ambil kesempatan untuk jadi admin group, lantik diri sendiri jadi admin group. So macam mana nak lantik diri sendiri sebagai admin group? Di sinilah tuan-tuan kena buat FB group sendiri. Malam ni saya akan kongsikan cara macam mana untuk buat FB group sendiri. Okey? Jadi tuan-tuan kena tanya, apa kelebihan admin tu tadi? Saya dah kongsikan kelebihan admin ada 6. Sebenarnya ada banyak kelebihan. Okey? Dan juga ada juga beberapa kelebihan lagi sekiranya kita ada group FB group yang kita punya sendiri. Okey? Jadi saya akan kongsikan kepada anda juga pada malam ini. Okey. Next. So far boleh follow Okay. So, bagaimana untuk kita bina Facebook group sendiri? Dan kita kena tahu, kalau kita nak bina tadi, kita mesti nak ada manfaat. Of course, kita nak manfaat tu untuk apa? Untuk perniagaan kita. Sebab kita bercakap ni banyaknya untuk berniaga lah. Digital marketing class ni pun banyaknya untuk berniaga. So, kita dah tahu kenapa kita nak berniaga dalam FB. Saya dah bagi tahu kelebihan dalam tu tadi. Saya dah bagi tahu tadi apa yang boleh di-post. Saya dah bagi tahu juga admin punya kuasa. Sekarang ni saya nak tuan-tuan pegang kuasa tadi.
So, tuan-tuan bina satu FB group sendiri. So, apa manfaat untuk berniaga? Okay, yang pertama. Okay, yang pertama, anda akan tetapkan apa yang nak dipost. Bila tu jadi ketua, tuan tanah kepada grup tadi, maka kita akan menetapkan apa yang kita nak post. Kita juga akan boleh pin post kita punya post sendiri. Kita punya iklan sendiri, kita pinkan sendiri. Ada orang nak ganti tempat post, pin post tadi, boleh. Kita kenakan dia mungkin bayaran RM10 ke RM20 terpulang pada persetujuan kedua belah pihak. Dan yang ketiga, tuan-tuan boleh tetapkan syarat-syarat berkaitan. Okey. Dan yang paling penting tuan-tuan, tips untuk berniaga, ini yang orang kadang-kadang dia tak fikir, dia tak sedar bahawa kuasa ni di tangan kita bila ada grup. Kita boleh tapis produk ataupun perkhidmatan pesaing. Contoh macam camping tadi. Kita benarkanlah semua orang jual apa saja berkaitan peralatan camping, tapi part untuk kemah, tuan-tuan tengok kalau sama level, sama model dan sebagainya, tuan-tuan boleh tapis post berkaitan. Okey? Kalau macam dia jual benda-benda mungkin tongkat tu ke, seluar ke, kasut ke, tuan-tuan benarkan post tu. Tapi part yang tuan-tuan jual, janganlah tuan-tuan benarkan dia post, sebab dia akan menjelaskan tuan-tuan punya kelebihan, kepentingan tadi. Sebab itulah pentingnya tuan-tuan kena tapis produk-produk yang kena post tadi, jika ada sama dengan apa yang tuan-tuan jual. Okey. So, kelebihan yang lain. Okey, kelebihan lain, kita juga boleh jadi paid reviewer nanti. Selama ni asyik duk bayar orang saja nak buat review kan. Jadi kita boleh jadi paid reviewer dalam grup kita sendiri. So bila kita ada grup, kita rajin-rajinkanlah diri untuk apa? Untuk buat live dalam grup. Kalau macam camping tadi, kita bagilah review pasal produk-produk orang dulu, tak apa, bagi percuma lah dulu kan. Lepas tu nanti bila dah crowd ramai, mungkin dah ada 1,000 orang dalam tu, meningkat 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, maka masa itulah orang akan terkejar-kejar tuan nanti. Tuan punya sesi live setiap hari Khamis, boleh tak saya nak selitkan saya punya produk? Okey, boleh. Ni tuan dapat satu percuma. Satu lagi, tuan punya bayaran sanggup hati RM50. So, dah dapat duit. Nampak? Okay? So, yang seterusnya. Tuan-tuan juga, apabila dah ada ramai ahli grup, maka pada satu masa nanti, tuan-tuan pun boleh buatkan konsep grup berbayar. Grup berbayar ni, banyaknya iklan-iklan lah untuk platform make iklan dan sebagainya. Apa saja. Ada banyak grup-grup yang berbayar. Dan benda ni sebenarnya boleh jadi passive income kepada tuan-tuan. Apabila tuan-tuan pandai untuk manage group ni. Itulah saya katakan kenapa saya katakan FB group ni sebagai bazar. Sepertinya tuan-tuan ni event company lah. Tuan-tuan pergi cari tapak, macam contoh dekat Danau Kota, dekat Malaysia ni famous Danau Kota lah, ataupun Jalan Tar. Tuan-tuan sewa satu tapak tu, lepas tu tuan-tuan jemput mana-mana company, untuk sewa tapak tuan yang buatkan tadi. Kira tuan-tuan, contohlah Giant lah, contoh dekat Pasaran Giant. Sebab saya pun terlibat dalam bidang yang sama lah, untuk event company. Contoh kita pergi ke Giant, kita sewa satu tapak yang besar, katalah tapak tu boleh muat 20 tapak. Memang tapak promosi. Setiap hari raya nanti, bulan Ramadan, kita lamsam ambil. Katalah kita book tu RM30,000. RM30,000, dia boleh menempatkan 20 tapak. 20 tapak, katalah 20 tapak, satu tapak tu bila raya, tuan-tuan boleh letak situ mungkin harga tapak tu RM4,000 ke RM5,000. Katalah RM4,000 atau RM5,000 lah. 5 kali RM20,000, 5,000 kali 20 dah RM100,000. So tuan-tuan dah untung RM60,000. Lebih kurang macam tu. Cuma yang sekarang ni konsepnya kita nak buat di dalam Facebook group. Jadi siapa yang nak masuk bazar tuan-tuan nanti, tuan-tuan kenakan yuran ataupun ada syarat tambah 10 orang, baru you boleh accept diterima masuk. Contoh. So last sekali, bagaimana untuk memanfaatkan FB group ni sebagai berniaga? Last sekali, tuan-tuan boleh beriklan dan berbayar iklan tersebut. Dan akhirnya
Apabila ini berlaku, maka nanti engagement tuan-tuan pun akan meningkat. Tuan-tuan pun akan ada nama. Dan bila tuan-tuan rasa seronok ada 2-3 grup ni nanti, maka mungkinlah satu masa nanti tuan tak perlulah jual produk dah. Tak perlulah sibuk-sibuk nak ada produk ni. Tuan-tuan hanya perlu sibuk nak buka FB group saja. Satu FB group Kuala Lumpur, FB group Niaga Kelantan, FB group Niaga KL, FB group Niaga Sabah. Lepas tu tuan-tuan buat lagi satu FB group Borong Barang Cina, FB group Digital Marketing. Contoh macam tu. Jadi kalau tuan-tuan dapat manage semua ni, tak payah jual barang dah lepas ni. Orang akan cari tuan-tuan. Macam saya buat kelas ni lah. Bila saya buat kelas ni percuma, kan, saya tak kenakan tuan-tuan yuran. Tetapi ada mula dah. Kalau macam contoh projek kita kerjasama dengan C4 Business, mereka ada seminar. Okay, so mereka minta, okay, boleh tak promote dalam you punya kelas? Boleh. So I bagi you 3 tiket percuma. Dia tak bayar saya, tapi dia bagi tiket percuma. Saya gunakan tiket ni, insyaAllah saya akan bagi tiket percuma kepada mereka yang terpilih untuk yang hadir kelas kita. Nanti ujung nanti saya akan kongsikan berkenaan tiket percuma. Okay, so next, dapat tuan-tuan bagaimana untuk manfaat? Dah mula dapat idea tak rasanya? Dah mula berkira-kira asyik selama ni nak join grup orang saja. Kenapa tidak sekarang ni tuan-tuan pula buat grup dan jemput orang join grup kita. Okay, siapa dapat ilmu ataupun perkongsian baru, cuba nak tengok komen tuan-tuan dulu. Saya nak dapatkan aura sebelum saya kongsikan tips untuk bina grup. Last kali saya akan kongsikan tips untuk bina grup. Terima kasih Puan Hawa, Puan Ainuddin dapat. Okay, siapa lagi belajar sesuatu malam ni? Tuan Haradi, yes. Okay, Puan Liza, terima kasih. Okay, so next, tips untuk bina grup. Okay, tipsnya, okay, sekarang ni tuan-tuan dah tahu kelebihan berniaga, kenapa berniaga, apa yang boleh diposting, apa kelebihan untuk jadi admin, dan tuan-tuan dah tahu perlunya ada grup tadi. Jadi sekarang ni saya nak bawa tuan-tuan untuk tips bina grup. So macam mana nak bina grup? Jangan risau. Macam saya katakan tadi, setiap mereka yang champion ni, dulunya mereka ni adalah beginner. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan baru nak belajar klik sana klik sini, mana butang nak share, mana butang nak create ni, tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan ambil masa 1 hari tengok FB tu, pergilah klik semua tu. InsyaAllah nanti lama-lama tuan-tuan akan dah biasa dah dengan button-button berkaitan. So dia ceritanya pembelajaran ni, dia hanya proses kita experience. Bila kita experience it, then we will learn it. Kita ada mengelaluinya dulu, dan barulah kita akan dapat terasa proses tu tadi. Kita akan belajar daripadanya. Okay, so tipsnya. Okay, tips. Okay, Puan Fudia kata dapat, thank you atas feedback anda. Saya sangat hargai komen tuan-tuan. Saya dapat rasa auranya bersama-sama lah. Itu sebab kita ingin berkomunikasi secara dua hal lah. Okay, tips yang pertama, tuan-tuan kongsikan manfaat ataupun tips. So bila tuan-tuan nak buat grup, pastikan tuan-tuan berkongsi berkaitan manfaat ataupun tips. Okay, yang keduanya, tuan-tuan berkongsi berkenaan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan. Mungkin tuan-tuan nak buka grup resepi masakan. So kongsilah, tuan-tuan jual tuan-tuan jual sambal. Okay, sambal instant, sambal express contohnya tuan-tuan jual. Okay, ataupun mungkin tuan-tuan jual bawang giling yang dah siap giling tu kan, blender tu kan, contoh. Jadi tuan-tuan bukalah satu grup berkenaan dengan resepi, resepi masakan. Okay, jadi kongsikan resepi kat situ. So dalam resepi tu nanti selitkanlah produk tuan-tuan, menggunakan produk ni. Sekali-sekala buat satu demo live masakan, cara masakan menggunakan express sambal tadi. Akhirnya macam mana nak dapat sambal ni? Klik dekat link ni, pergi ke Shopee, ejen kita sebelah sini. Itu contoh. Okay, itu kalau nak kongsi berkenaan dengan ilmu. Okay, next tuan-tuan juga akan boleh berkongsi berkenaan dengan maklumat semasa. Maklumat semasa ni sama ada politik atau jenis macam berita
info viral, info terkini, info kini, dan info semasa. Itu benda-benda yang maklumat semasa ataupun maklumat yang informatif. Contohnya berkaitan dengan gadget, IT, komputer. Itu maklumat semasa juga. Tuan juga boleh berkongsikan berkenaan dengan hobi. Hobi ni macam camping, berbasikal, berlari, apa lagi? Layang-layang, gasing, ataupun um, um, toys, vintage toys, bundle, baju-baju limited, itu hobi. Topi, ini hobi. Jadi tuan-tuan kongsikan maklumat hobi seller ramai-ramai, tapi part topi tuan-tuan tak bagi orang jual. Tuan saja yang akan kongsi pasal berkenaan dengan topi contohnya. Okay. Next, tuan-tuan juga boleh kongsikan join atau kongsikan barang-barang antik. Okay, barang-barang antik. Dan seterusnya, tuan-tuan juga boleh create ataupun join, okay, group community, grup penduduk. Pasal apa? Kerana kalau tuan-tuan dapat manage salah satu community ni, okay, dia akan ada banyak community sama. Contohnya community KL, penduduk KL. Tapi kalau tuan-tuan dapat create benda yang sama, lepas tu mesti akan ramai akan join. Sebab community ni basic, asas. Jadi mereka mesti akan nak join. Sebab lagi-lagi kalau mereka penjual. Jadi kalau tuan-tuan dapat kontrol grup ni, maka di situ insyaAllah tuan-tuan akan ada peluang untuk membina duit. Katalah RM200 sebulan daripada grup ni, cukup lah. Kalau tuan-tuan ada 10 grup, 20 kali 200 kali 10 dah RM2,000. Tengok-tengok pergi mana Tuan Haryadi ni asyik pergi Terengganu, pergi Johor, pergi sini, jalan. Dia ni peniaga ke tak ni? Rupa-rupanya dia ni peniaga tapi dia kawal lebih daripada 20 grup dalam Malaysia. Grup saja boleh menjana income kepada mereka seperti passive income. Dan benda ni akan meningkat. Betul ke Tuan Hari cakap ni? Kalau saya tak kongsi malam ni, maksudnya tak betul lah tu. Saya kongsi mana yang saya rasa betul, mana yang akan bermanfaat pada tuan-tuan. Kerana yang bercakap di depan tuan-tuan ni pun sebenarnya salah satu yang manage grup-grup yang kira besar dalam Malaysia. Saya tak nak sebut apa grup yang saya manage, cukup saya ceritakan. Ada 3 grup, lebih kurang macam tu. Salah satunya melepasi angka ratus ribu. Grup yang kita kawal. Bukan saya seorang lah. Kita ada kawan lah. 4 orang kawan, ada 1-5 orang kawan dan sebagainya. Jadi, grup ni penting. Sebab itulah kenapa saya nampak benda ni tuan-tuan boleh explore lebih. Nanti saya akan bagi tips lah. Macam mana nak buat nama-nama grup tadi. Okay? So, next. Rasa-rasa macam berminat tak nak buat? Kalau macam Puan Liza, Anira tadi saya nampak, dia ni saya tahu daripada Kuantan. Puan Hawa pun saya ingat daripada Puan Hawa ya saya kenal. Beliau pun daripada Kuantan. Macam Puan Hawa ni patutnya dia kena ada grup sendiri dah. Sebab dia ada ramai follower sebenarnya. Daripada situ pun dah. Sebab di bawah Puan Hawa ni kalau tak silap saya ada ramai juga peniaga-peniaga ataupun penjaja-penjaja. Okey. Ini antara kelebihan. Jadi manfaatkan. Okey. So next, kita boleh create ataupun join mana-mana platform iklan ataupun jualan. Ini memang of course. Tujuan di sini, mereka yang nak menjual, mereka yang nak cari barang. Okey, contoh tuan-tuan buka satu platform jualan untuk barang-barang Pantai Timur. Okey, Pantai Timur gabungan Kelantan, Penang, Kelantan, Terengganu dan juga Kelantan, Terengganu dan Pahang. 3 negeri. Kontrol. Apa yang ada di sana? Biasanya budu, lekor, apa lagi batik dan sebagainya. Jadi you gabung beberapa peniaga. Cari beberapa peniaga, jemput mereka dalam kita punya grup tadi. Jadi beramaikan. Jadi kita daripada KL mesti akan cari maklumat berkaitan. Mesti kita akan Google, Facebook dan sebagainya. Nampak tak? Okay? Okay, next. Kita juga boleh create. Okay? Puan Liza dah nampak menarik. Tu nampak. Ting! Orang bisnes dah. Dia cepat. Dia kena sentiasa create peluang tadi. Okay? So, kita juga boleh create ataupun join grup-grup alumni. Macam sekarang ni, Alhamdulillah lah, ada satu grup tu, macam saya daripada Universiti Putra Malaysia, kita punya grup ni, saya tak manage lah grup tu, saya join grup tu. Dia punya grup ni, dia aktif dalam masa sebulan PKP,
Dia dah mencecah puluh ribu ahli dalam masa sebulan. Dia panggil UPM dulu-dulu. Ceritanya pasal nostalgia lama. Daripada tahun 70-an sampailah tahun 2000-an. Jadi bila kita kongsi satu gambar je, beribu orang komen. Pasalnya, tempat tu dah berpuluh ribu pelajar dah lalu singgah. Dan ada banyak memori pada satu-satu tempat tu. Jadi, interest tu sama. Kan? Bila interest tu sama, maka mereka akan join grup ni. Jadi, contohnya yang kita boleh dapatkan follower ramai, alumni lah. Okay? Dan next, kita juga boleh buat grup ibu bapa. Hari tu saya ingat ada satu peserta kita jual buku-buku kanak-kanak. Ini boleh buat program-program ataupun grup keibubapaan untuk berkenaan ibu, berkenaan bapa. Tips keluarga ataupun tips keluarga sehat, tips keluarga harmoni, tips keluarga bahagia, macam-macam. So mungkin kita ni adalah training provider, mungkin kita ni adalah penceramah, masuk grup ni, promote dekat grup ni. Okay? So sebelum terlupa, nanti isi Google Form ya. Tu ada reminder dalam chatting. Okay, next, kita juga boleh bina grup ni untuk tim kita sendiri, untuk ejen-ejen kita. Kita kumpulkan ejen-ejen kita dalam grup tadi dan kita boleh buat grup support kepada mereka. Apa saja maklumat berkaitan. Kalau di WhatsApp ni panjang, nak cari pun payah. Tapi kalau kita letak dalam FB group, semua tu ada. Maklumat tu dia tersusun. Jadi macam grup ni, dia akan masuk dengan ada syarat tertentu. Okay, bayar RM10, baru boleh join grup agent ataupun circle gold, golden circle, circle positif, apa sajalah yang kita nak namakan nanti. Okay, so dapat tuan-tuan tips untuk bina grup. Last kali grup niaga. Dapat siapa boleh follow, siapa dah dapat idea, siapa dah rasa-rasa dah boleh untuk promotekan produk mereka. Okay, Cun. Puan Marsita dah dapat. Alhamdulillah. Tuan Haryadi, Puan Liza. Okay. So, saya bagi contoh, beberapa contoh. Okay, saya bagi anda beberapa contoh. Dekat Facebook nanti pergi grup, lepas tu klik cari. Puan Hawa pun dapat, alhamdulillah. Okay, ini adalah beberapa contoh grup yang ada dalam Malaysia. Okay, tuan-tuan pergi ke grup, lepas tu cari. Okay, cari grup tersebut. Contohlah kita cari cikgu bisnes ataupun geng bisnes cikgu cikgi. Kita type saja geng cikgu bisnes. So, dia akan ada senarai, panjang senarai itu. Okay, so kalau tuan-tuan tengok saya bagi contoh ni daripada searching saja. Okay, geng bisnes cikgu cikgi. Ni siapa yang join ni? Cikgu ke siapa? Dulu-dulunya memang untuk cikgu-cikgu lah. Tapi sekarang dah ramai orang join bisnes ni sebab ada 1.6 juta member. 1.6 juta member. Lepas itu, grup ni pula dia bersifat private group. Private group. Maksudnya kita takkan nampak apa yang posting dalam grup ni, melainkan kita kena join. Kita kena join grup ni, baru kita akan nampak posting berkaitan. Tapi nak ceritakan, ada 1.6 juta mereka yang join grup ni. Siapalah admin ni? Kurang-kurang ni 2,000 seorang, kurang-kurang 10,000 lah bagi saya. 10,000 dia boleh dapat daripada grup ini. Saya rasa lah. Okay, tu antara value grup tu tadi. Okay, so yang kedua ada juga geng bisnes cikgu cikgi 2. Ini mungkin clone daripada yang atas. Sebab apa? Biasa dalam digital marketing ni, clone ni memang kita tak boleh nafikan, kita tak boleh abaikan, kita tak boleh ignore dan sebagainya. Jadi kita kena sentiasa berwaspada dan kita kena sentiasa kompetitif. Kita kena sentiasa berdaya saing, berdaya maju. Sebab of course akan ada orang akan curi idea yang kita buat. Okay, so ini saya tak tahulah sama ada dia versi yang kedua dia ke ataupun clone daripada yang kedua, sebab mungkin nak ambil kesempatan atas kefamousan, popularnya grup yang pertama ni. Nampak So ada juga grup yang ketiga, geng bisnes cikgu cikgi juga. Okay, yang ini ada 4.6 member, 4,600 member. Pun ramai juga tu. Atas 1,000 dah ramai. Okay, yang bawah lagi
Cikgu-cikgu Malaysia, dia tambah Malaysia. Ada 28,000 ahli. Yang bawah lagi, okay, geng bisnes cikgu-cikgu, version lain pula, free advertisement. Pasal apa dia kata free advertisement? Of course, yang atas ni, kalau nak beriklan, dia berbayar. Okay? So, yang di bawah ni, dia free advertisement. Nanti kalau dah sampai 100,000 ni, confirm lah. Dia akan minta bayaran juga ni nanti. Contoh. Okay? Saya tak nak tuduh, tak nak cakap nanti kan tertuduh pula dia. Tak sedap kan? Kita berniaga, kita kena sama-sama positif. Cuma saya nak bagi tahu, mungkin sebab trendnya seperti begitu. Okay? So, nampak ya tuan-tuan? Idea? Siapa yang ada join group ni? Kalau ada join group ni, mungkin pernah nampak posting saya dalam tu. Saya Hardi ni mana dia promote? Ada. Saya ada promote. Okay? Contoh yang kedua, camping tadi. Okay, dekat camping ni nampak tak? Okay, dekat camping ni, Camping Malaysia. Ada 151,000 ahli. Dekat sini tuan-tuan, nak ceritakan transaksi daripada grup ni saja setiap bulan, okay, kurang-kurang 30,000 transaksi. Pembelian, jualan dan pembelian tadi. Nak ceritakan. Okay, sebab saya join grup tu. Saya bukan admin. Saya join grup tu. Saya tengok je mereka menjual beli. Sebab saya pun beli barang dalam tu. Okay, saya tak beli dekat Shopee dan sebagainya. Tapi saya beli saya refer dalam grup ni, baru saya akan beli ke Shopee. Sebab mereka akan bagi link Shopee lepas itu. Sebab saya tak suka nak beli, sebab malas nak buka Shopee. Banyak sangat nanti bila nak masuk grup Shopee website Shopee ni, dia tak tahu nak tekan button keluar kat mana. Kadang-kadang tahulah macam mana dia buat kan, sesat kita bolehnya. Okay, lepas tu kita ada juga Camping Buddies Malaysia, 25,000 member. Hiking and Camping Around Malaysia ada 362,000. Weh, ramai. So tuan-tuan, siapa yang ada jual kemah, pergi masuk grup ni. Sekarang ni orang tengah, nak bagi tahulah, lepas PKP ni orang tengah demam nak berkemah. Tapak kemah pun ada yang dah kena booking awal-awal dah. Jadi cuba fikir apa yang tuan-tuan boleh jual dekat sini. Okay, macam tu lah nak cari bisnes tadi. Tengok grup yang kita nak join. Okay, tu contoh 3 tu. Okay, next, contoh dekat Kuala Lumpur. Contoh ni ya, community Kuala Lumpur. Dekat Kuala Lumpur ni, ada Kuala Lumpur saja 26,000. Dekat bawah ni nampak ada E-Bazar Kuala Lumpur. E-Bazar Kuala Lumpur ni pun ada 16,000 member. Ini saya katakan E-Bazar tadi. Okay, lepas tu kita ada grup Selangor 75,000. Okay, lepas tu ada penduduk Kuala Lumpur. Ini dia punya target 1 juta ahli. Pasal apa dia guna wording ni, dia nak tarik orang, nak bagi ramai. Okay, tapi member ada 36,000 saja. Okay. Okay, lepas tu, itu tadi Kuala Lumpur. Yang ini ialah food. Berkaitan dengan food delivery. Food delivery ada 51,000. So, siapa yang akan join food delivery ni? Pertama, siapa yang menjual makanan, yang ada konsep delivery. Kedua, rider-rider. Dan yang ketiga, of course lah, tukang makan. Kalau rider dengan jual saja, grup ni takkan jalan. Jadi, grup ni hanya akan jalan jika ada tukang makan sekali. Tukang masak, tukang hantar, tukang makan. Jadi, itu yang ada 51,000. Jadi, tuan-tuan, nak jadi tukang makan, tukang jual atau tukang hantar. So, dekat sini. Nak cari job pun ada dekat sini. Ini contoh yang saya boleh kongsikan. Dan yang unik, yang bestnya, last sekali saya nak kongsikan pada anda. Okay, ada satu grup yang tuan cuba Google berkaitan dengan B40. Okay, satu saya nak kongsikan, ada satu grup baru ditubuhkan, iaitu iCitra. iCitra ni baru keluar dalam masa sebulan lebih. Okay, tapi dia ada member sebanyak 65,000. Okay, baru ditubuhkan tapi ada 65,000 member. Kalau tuan-tuan dapat, itu saya kata kena ikut peredaran semasa, isu semasa untuk create group ni. Nampak? So mereka ni ambil kesempatan daripada tu, bukan ambil kesempatan, tak sedap ayat dia. Mereka memanfaatkan, memanfaatkan isu-isu semasa ni untuk convert menjadi keuntungan, perniagaan dan sebagainya. So nampak? Ini adalah peniaga, ini adalah entrepreneur, usahawan. So ini antara benda yang tuan-tuan boleh buatkan. Okey tuan-tuan, dapat sesuatu hari ini. Kita ada lagi 10 minit untuk saya kongsikan. Last kali. Thank you info. Tak tahu pula grup B40. Yes, Zamri. Tuan Zamri kena masuk grup B40 tu. Ada banyak kat situ.
Ada lagi, kalau nak tahu, ada lagi grup cari jodoh pun ada tuan. Cari jodoh ada, pun ada. Cari kerja, grup nak lulus kerja, grup interview ada banyak. Okay, next saya kongsikan terus. Okay, sekarang kita dah pukul 10.02 minit. Okay, ada lagi 8 minit saya nak kena kongsikan kepada anda. Okay, fast, ada 3 poin utama. Okay, pertama, bagaimana tuan nak tarik atau orang untuk join group. Kita nak create group dah ni. Okay, kita nak create group dah tadi. So, pertama, tuan-tuan kena ada konten dahulu. Okay, ini tips yang pertama. Ada 3 tips saya kongsikan. Pertama, tuan-tuan, of course, kena create group lah. Okay, so bila ada group, tuan-tuan jangan add orang dulu. Tuan-tuan kena isi konten dahulu. Okay, pilih nama yang sesuai kepada group tadi. Tak ada masalah. Tuan-tuan nak mulakan 2 group, 3 group terus pun tak ada masalah. Sebab kadang mungkin group pertama tak jadi, group 2 mungkin jadi, group ketiga mungkin separuh-separuh. Jadi, boleh buat 3 group serentak, tak ada masalah. Sebab kita nak tahu mana yang orang kata yang akan memberi feedback, engagement yang lebih baik. Sebab wording nama tu pun bergantung. Satu, mungkin tuan-tuan gunakan nama lokasi. Kedua, terus kepada nama produk. Yang ketiga, mungkin perkongsian ilmu dan sebagainya. So, gunakan 3 cara mungkin. So, pilih nama grup yang sesuai. Tetapkan tema daripada setiap grup tu tadi. Okay, 1, lokasi. Kedua, kontennya berkenaan dengan ilmu. Ketiga, terus kepada produk. Mungkin. Okay. Pernah buat grup untuk loan. Tak ramai lagi join. Okay. Mungkin sebab tuan punya nama tu dia loan terus direct. Jadi tuan kena gunakan B40 contohnya. Itu antara itu pun ada juga yang buat loan. Okay, Tuan Zamri, Zack Zamri. Okay, lepas tu yang kedua, tema grup kena tetapkan. Dan ketiga, bina konten dahulu. So, pastikan ada 5 ke 7 sharing minimum. Sebaiknya 10 ke atas supaya dia nampak aktif. Dan 5 konten tu jangan dalam hari yang sama. Buatlah selang 2 hari, selang 3 hari. So, dalam masa seminggu, 2 minggu, tuan-tuan develop konten dahulu. So, bila tuan-tuan dah develop konten ni, so nanti tuan-tuan akan buat satu pin post. Okay, pin post untuk cerita pasal apa tujuan grup ini ditubuhkan. So, bila dah ada mula orang join, maka jangan skip proses ni. Tuan-tuan kena selalu respon. Welcome kehadiran mereka, feedback kepada mereka, like dan komen apa saja posting mereka. Okay, walaupun tak berkaitan dengan tuan-tuan, tak apa, komen sebab tuan adalah admin group. So, kena alu-alukan mereka. So, dapat tips yang pertama. So, tips yang kedua, tuan-tuan. So, kita mulakan untuk promosikan link. Okay, kita dah ada konten tadi, nama semua dah ada, tema dah cantik. So, mula untuk promosikan link group kita. Macam mana nak kongsikan? Pertama, kongsikan dekat link media sosial kita, dekat FB kita, FB personal, FB page, ataupun masuk grup, ataupun kongsikan dalam WhatsApp, kongsikan dalam Instagram dan sebagainya. So, itu cara dia. Yang kedua, tuan buat posting di grup. Okay, buat posting di grup, di personal, di grup. Okay, katalah grup tadi, katalah grup KL. Buat posting situ, lepas tu share. Jadikan dia public, share pergi ke page, share pergi ke FB personal. Jadi mereka pun nampak posting ni, ni grup mana pula ni? Then dia pun akan klik. Okay, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yang paling cepat ialah invite friend list kita. Invite mereka. Kalau friend list tak cukup, tuan pergi add kawan-kawan daripada grup sebelah, jadikan kawan kita, invite dia, satu invite dekat grup kita, kedua invite dia like page kita. Senang kan? Okay. So, itu 3 poin. Okay, tips yang ketiga puan. Tuan, maaf, saya tanya yang semalam, kalau buka 2 akaun FB, 1 akaun personal, 1 akaun untuk marketing, semua FB ni boleh guna telefon, no telefon, email, laptop yang sama tak? Okay. Kalau tuan buka, saya jawab ni dulu Okay, untuk 1 nombor telefon, boleh untuk 1 personal account. Satu personal account boleh buka lebih 10 FB page. FB page tu tak kisah nak buka berapa banyak. Cuma FB personal saja 1 nombor telefon, 1 account. Kalau ada email, 1 email, 1 nombor account. Jadi kalau tuan ada 1 nombor, ada email 1, so means ada 2 account lah. Dan bila ada account saja, dia tak ada limit nak buka berapa page. 10 page pun boleh, nak buka 10 group pun boleh, tak ada masalah. So, buka tu tak ada masalah. Nak buka dekat FB, nak buka dekat laptop,
nak buka dekat handphone, tak ada masalah. Yang paling penting, tuan kena synchronize saja akaun tersebut nak buka di bahagian mana. Okay, lepas tu yang kedua, boleh guna gambar profil yang sama tak untuk semua FB? Boleh. Boleh guna gambar yang sama. Tak ada masalah. Kalau macam, kalau tuan, okay, kalau ada dua akaun, okay. Tapi bila dah start akaun personal yang ketiga, mungkin nama tu tuan terbalikkan. Contoh saya Muhammad Hardi Pudar. Saya tukarlah Muhammad Pudar Hardi. Contohnya. Lepas tu gambar tu, tukar gambar sikit pakai spek mata ke. Jadi sebab dia tak nak ada duplicate account. Akaun personal ni, dia tak nak ada duplicate account. Dua account tu okey lagi. Tapi bila masuk akaun ketiga, dia takut kita mencuri identiti orang lain dan sebagainya. Itu pentingnya. Biasanya dua akaun cukup lah. Kalau nak buka tiga pun boleh. Tapi ada adjustment sikit kat situ ya. Okay. Next, yang ketiga. Kekalkan. Tips yang ketiga, bila kita dah ada group, so kita kena kekalkan engagement. So kita kena tunjukkan value dan kita punya group ni mudah nak akses dan santai. So apa yang penting kat sini, kita kena hasilkan, atau kalau kita tak dapat create content tu, kita carilah content daripada mana-mana group, daripada mana FB page, kita share dalam kita punya group. Itu paling mudah. Kita janganlah copy paste pula tukar nama kita. Sebaiknya kita copy bagi kredit kat orang tu tak apa. Kita copy dia punya link, copy dia punya posting, bawah sekali kita bagi kredit. Itu paling minimal lah. Jadi taklah kita nampak macam mengambil kesempatan atas kerja orang lain kan. At least kita bagi kredit kat orang yang sumbangkan ilmu tadi ataupun sumbangkan posting tadi. So yang keduanya, kita cari topik yang selamat dan supportive. Dia jangan berat, yang santai. Sebab kita berniaga. Kalau kita master dalam bidang tu, okay, then kita boleh go deep. Kalau tuan-tuan mahir dalam satu-satu bidang, itu lebih bagus dan itu akan lebih berkesan. Contoh kalau tuan-tuan bagus dalam bidang sales, nak kongsikan berkenaan sales, okay, go deep. Akan ramailah orang akan join. Tapi kalau kita tak mahir, tak apa, kita ambil yang atas-atas, yang selamat je. Kongsi tips, kongsi daripada ni, okay. Okay. So yang ketiga, jangan sentuh isu sensitif berkaitan agama, bangsa, gender, apa sajalah, warna kulit, okay, negara. Kalau boleh elakkan sebab kita tak nak kita punya group tu kena suspend. Kalau orang report, group tu pun boleh kena suspend. Okay. So next, yang keempat, berkongsi bidang. Ini yang saya katakan tadi. Kalau tuan mahir, go deep. Kongsi. Ikut tajuk yang tuan-tuan mahir tadi. Sepanjang mana, setinggi mana. Dia punya tu. Dan last sekali, okay, kalau tuan-tuan tak mahir, sekiranya anda tak mahir, so tak ada masalah. Macam saya katakan tadi, kongsikan sebelum ni, kita tahu benda tu, kita tahu, kita mahir. Kalau kita tahu benda tu tak tahu, kita cari orang yang mahir, kita tanya dalam grup tu siapa yang mahir bidang tu, jadi kita jadikan dia kawan. Jadi kita punya konten tu akan lebih menarik kepada kita punya ahli grup tadi. So dapat sesuatu kawan-kawan, ini saja untuk hari ini perkongsian saya. So saya harap tuan-tuan semua dapat belajar sesuatu, dapat adalah yang tuan-tuan boleh manfaatkan untuk perniagaan tuan-tuan masing-masing. Okay? So siapa nak tahu berkenaan dengan seminar bersama dengan Dr. Fadila Kamsa? Ini last kali. Ada siapa nak tahu? Saya nak bagi maklumat ni dalam 2 minit saja insyaAllah. Okay, Puan Hawa nak tahu. Okay, Chun. Okay, Tuan Haryadi, Chun. Okay. Okay, ini saya kongsikan kepada anda. Okay, ada satu program seminar nak pandai marketing. Okay, saya bukan coach. Saya ni bawah daripada mereka. Memang jauh sangatlah. Mereka ni mungkin level ke-7. Saya ni baru level yang pertama. So alhamdulillah saya salah seorang daripada coach ni saya kenal. Dia adalah saya punya sifu lah dalam digital marketing. Saya banyak belajar dengan beliau, iaitu Kozul. Kozul ni kira saya punya guru dalam digital marketing. So beliau dah hubungi saya, so minta untuk tolong promotekan dia punya program ni kepada grup kita. Okay, grup ni saya tak terlibat. Saya hanya tolong promote saja. Kalau saya terlibat, ada nama saya kat sana ataupun saya mungkin dekat hujung tu berdiri sebelah abang Coach Syamil. So mereka ni kebanyakannya adalah master trainer daripada e-usahawan. Okay, kita ada yang pertama Yumedin, kita ada Sir Dharma ni pakar closing. Yang ini top trainer dalam e-usahawan, Coach Zul.
Lepas tu ada Datuk Fadila Kamsa, Coach Syaril, Coach Najib dan juga Coach Syamil. Okey. Izinkan saya kongsikan satu video supaya tuan-tuan boleh nampak video tu untuk maklumat tuan-tuan. Okey. Video ringkas saja. Okey, macam mana nak dapatkan ni? Saya akan kongsikan kepada anda. Kejap ya. Kenapa dia tak keluar ni? Okey. Okey. Ini dia. Ini TikTok. Ini magnet marketing. Okey, itu dia punya maklumat. Okey, so ini adalah seminar selama 2 hari 1 malam. So maksudnya 1 malam tu mungkin sampai malam lah. Kelasnya mungkin Sabtu tu sampai ke malam. Okey, ada 6 lah, 6 trainer dan 1 seorang sifu lah, orang yang paling hebat dalam Malaysia. Siapa tak kenal beliau ni, saya rasa dia tak tengok TV lah masa dulu kan. Selalu keluar TV dan sebagainya. So kelas ni hanya RM39 saja. Bukan kelas, sorry. Seminar ni hanya RM39 saja. So sekiranya apa benda tu yang keluar tu? Padam dulu iklan tu. Okey. So yurannya hanya RM39. So tuan-tuan boleh dapatkan nanti dalam admin group. So saya dah minta tolong admin untuk post iklan ni dalam group anda masing-masing. So tuan-tuan boleh beli sebanyak RM39. Okey, saya dapat apa? Okey, saya sebenarnya dapat 3 tiket percuma. Tu nak cerita kepada anda. Saya dapat 3 tiket percuma. So untuk minggu ini, okey, saya ada 3 minggu lah lagi. 1 tiket saya akan bagi percuma kepada peserta yang hadir pada hari ini dan membuat pembelian. So maksudnya macam mana saya nak bagi percuma ni? Okey, tuan-tuan beli melalui link grup masing-masing. Okey, nanti hari Isnin minggu depan saya akan buat satu cabutan lah kiranya. Kena cabutan, saya nak pilih random tak sesuai, nanti bias. Jadi selepas tuan-tuan beli RM39, tuan-tuan PM admin saya dah beli. Lepas tu nanti nama tu admin akan bagi ke saya akan kumpul. Isnin minggu depan saya akan buat satu cabutan. So harga RM39 tu saya akan refund. Saya akan refund kepada anda. RM39 tu saya akan refund kepada anda. Pasal apa saya tak boleh bagi tiket tu percuma kepada anda sekarang? Kerana kena daftarkan melalui akaun email anda. Sebab untuk masuk kelas tu nanti dia perlukan email anda untuk login. Itu yang saya faham lah. Jadi saya akan refundkan 1 tiket untuk siapa yang membuat pembelian pada minggu ini. So maksudnya sebelum pukul 12 hari Isnin, okey, tuan-tuan ada masa lagi lah. Sebelum pukul 12, siapa yang membuat pembelian, okey, 1 tiket saya akan bagi percuma. Saya akan refund lah balik tiket tu kepada anda semua. Okey. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tak? Sekiranya ada pertanyaan, saya alu-alukan, saya unmute mic dulu untuk anda supaya anda boleh bertanya secara direct. Okey. Ini saya dapat tiket percuma, saya nak bagi pada tuan. Kelas pun saya dah bagi percuma. Saya dapat tiket percuma, saya bagi lagi kepada tuan. Macam mana tu? Tak apa, saya kongsi kepada anda. Sebab saya dapat 1 tiket dah. Jadi saya nak buat 3 tu, saya nak tak ke mana? Takkan nak ajak anak saya nak tengok tiket nak tengok sesi ni kan? Ataupun saya nak letak 3 komputer pula depan saya ni. Ada 4 komputer. Jadi saya save untuk saya 1. So yang 3 lagi tu tak apa, saya bagi kepada anda secara percuma. Cuma anda beli dahulu, saya akan pilih secara random melalui cabutan lah kiranya. Itu lebih adil. Saya akan buat depan dalam kelas kita supaya nampak adil. Nama-nama tu nanti kita akan pilih. Okay? So itu saja tuan-tuan. Untuk malam ini, last kali saya nak infokan juga, Alhamdulillah, projek kita selama sebulan ni adalah usaha sama daripada 1XOX sendiri, 1XO Digital Marketing dan Gojen 1 C for Business, iaitu Master Trainer Kozul bersama dengan rakan-rakan saya yang lain. So ada pertanyaan ataupun jika tak ada, kita boleh tangguhkan perjumpaan pada minggu ini. Jangan lupa isi maklumat anda ya. Okey, itu saja kot.
Jika tak ada pertanyaan, itu saja daripada saya. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya doakan anda semua dikurniakan rezeki, dilimpahi rezeki yang diberkati, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kehidupan husnul khatimah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dilindungi daripada sebarang penyakit, daripada apa saja sifat-sifat yang terkeji, tercela, dilindungi daripadanya, dijauhkan daripada segala kemaksiatan, kemungkaran, khurafat dan syirik. Itu saja daripada saya, tuan-tuan. InsyaAllah kita berjumpa lagi Isnin minggu hadapan. Kita tangguh dengan suatu hasna tasbih kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada komen, siapa komen? Terima kasih kepada Puan Hawa. Terima kasih Puan Nadi dan penaja kelas percuma. Yes, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih. Puan Liza, terima kasih. Banyak ilmu bermanfaat. Okey, ada link. Ada link tuan. Puan Rohana ada link. Nanti minta dengan admin kalau tak dapat link tadi. So, kita jumpa Isnin minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum.